Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Channel yang menceritakan tentang kehidupan itik, ayam dan adalah sikit-sikit tentang cerita kebun. Hari ni Pak Long berada di tengah-tengah lau itik Pak Long. Itik-itik Pak Long pun dah tak banyak. Pak Long dah sembelih dah pada minggu lepas. Cuma hari ni Pak Long nak buka rahsia, nak berkongsi dengan hampa tentang adakah untung kita membela itik telur. Pada episod yang lepas kita berbicara tentang itik daging, ni tentang itik telur. Dia ada sedikit perbezaan sahaja. Jadi mari kita bincang satu persatu. Moga video ini membawa manfaat kepada kita semua. Okey? Mana-mana cik? Cik pergi mana? Ini adalah itik telur Pak Long. Yang depan ni adalah itik jantan. Itik hitam ni adalah jenis kaki Campbell. Cik, tentulah ada perbezaan di antara itik daging dengan itik telur. Itik daging ni dia cepat membesar. Waktu umur 60 hari pun dia dah berat dia 3 kilo. Tetapi untuk itik kaki Campbell, jenis kaki Campbell ni ataupun orang panggil juga dengan kaki Campbell, tak tahulah yang mana betul, Pak Long pun tak perasan. Dia kecil saja, badan dia kecil saja. Badan dia lebih kurang dalam 1.6 kilo hingga 1.8 kilo. Itu adalah berat yang ideal untuk dia bertelur. Jom Pak Long nak cerita lagi ni. Mana dia pergi tak tahu. Pak Long cuma ada 3 ekor tu saja lagi itik telur. Itik yang warna hitam tu ada sepasang, sekok jantan dan sekok betina. Manakala yang sekok yang warna lain sikit ni. Mana. Allah, dia lari pula dah. Ni. Ni, yang belakang ni dia lain warna dia. Dia sebenarnya adalah kacukan di antara itik daging dan itik telur. Yang untuk dia tu kita tolak terpisah. Kita nak cerita tentang yang depan 2 ekor tu. Adakah bela itik daging itu menguntungkan? Ada orang cakap untung dan ramai orang cakap kata rugi. Berapa harga sekor anak itik? Sekor anak itik yang berumur 1 minggu lebih kurang dalam RM5, 5 kupang hingga RM6 sekor. Jadi berapa banyak nak bela? Pak Long, kalau nak syorkan ke hampa, untuk bela suka-suka kita boleh bela 20 ekor. Kalau nak untung bela berapa cik? 2,000 ekor. Tu pun belum tentu kita akan dapat keuntungan yang diharapkan. Nak cerita tentang ribu-ribu ni susahlah sikit. Jadi Pak Long cerita tentang 20 ekor. Nanti kita darab. Dapatlah kalau hampa bela 1,000 ekor ataupun 2,000 ekor. Dalam YouTube, Pak Long juga tengok ada YouTube kawan kita yang bela dan mengalami kerugian. Pak Long simpati. Selepas daripada dia jual lah, Pak Long pun ada bela sikit dan akhirnya hari ni Pak Long mengakulah membela itik telur ni bukanlah satu yang menguntungkan. Tak untung cik oi. Nombor 1. Pasal apa Pak Long kata tak untung? Rebah ni saja yang Pak Long tunjuk ni. Kalau hampa tak bela itik daging, kita contohlah nak bela itik telur saja. Untuk anak yang berumur 1 minggu hingga 25 hari ataupun 1 bulan, kita kena letak dalam lau macam ni. Kos untuk buat lau ni lebih kurang dalam RM300 macam tu. Kalau hampa buat sendiri menggunakan bahan-bahan yang dibeli. Tapi kalau hampa buat sendiri menggunakan kayu-kayu hutan, mungkin kos tu boleh kurang sehingga 50%. Anak itik kaki Campbell ni, anak itik telur ni sama juga penjagaannya macam anak itik daging. Waktu dia berumur di bawah 30 hari kita bagi dedak starter. Dedak starter ni untuk nak memulakan dia kehidupan dia. Jadi dia akan makan dan membesar mengikut apa yang kita hajati ataupun apa yang kita setting. InsyaAllah. Video ni hampir sama dengan video yang dulu tapi ada perbezaan dia. Untuk umur 1 bulan sampai dia umur lebih kurang 100 hari, apa kita nak bagi makan cik? Kita bagi makan dedak grower. Dedak grower dia akan membesarkan itik. Kalau hampa ada 2 ekor itik, seekor itik telur dan seekor lagi itik daging, pembesaran dia tak sama kerana genetik.
Itik yang daging, waktu dia umur 2 bulan, dia dah 3 kilo. Tetapi itik yang bertelur ni, waktu dia umur 2 bulan, dia baru berat lebih kurang dalam 1 kilo, 1-2. Macam tu saja. Jadi, selama 100 hari, setiap hari kena bagi makan. Berapa banyak nak makan? Lebih kurang dalam 150 gram untuk seekor itik. Harga untuk hari ini, dedak grower RM129 untuk 50 kilo. Kita darat-darat, campur-campur, baru dapat berapa kos kita nah. Kalau nak tulis, nak congak-congak tani pun tak dapat. Let's go, kita masuk ke seterusnya. Untuk itik telur yang warna hitam tu, waktu dia umur 100 hari, kita kena tukar dari dedak grower kepada satu lagi jenis dedak, iaitu dedak penelur. Dedak penelur pun harga dia lebih kurang sama saja, RM130, 50 kilo. Kalau kita tak bagi dedak tu, dia akan membesar saja dan tidak terangsang untuk dia nak bertelur. Seterusnya, cek. Kalau nak back to belakang balik. Waktu hampa nak beli anak itik, hampa kena pilih betul-betul. Hampa kena pilih yang betina saja. Betina saja. Jantan, cik? Jantan tak payah. Untuk itik bertelur ni, dia tak perlukan jantan. Waktu umur 100 hari tu, kita bagi dedak penelur. Dalam dedak penelur tu, dia dah ada hormon. Bila dia sampai umur 140 hari minimum, dia akan mula bertelur. Tak ada jantan pun tak apa, dia akan bertelur. Okey? Jenis-jenis itik ataupun unggas ni, dia tak perlukan pejantan. Yang membezakan telur tu adalah penjantan. Kalau ada jantan, dia mengawan, telur yang dia hasilkan tu kita boleh ram. Maksud Pak Long, kita boleh jadikan dia anak. Tapi biasanya untuk itik penelur ni, yang kita nak jual, kita tak perlukan jantan. Kita bagi makan dedak dan akhirnya dia akan bertelur. Telur yang dihasilkan tu tak ada benih. Kalau kita ram pun, dia tak akan menetas. Pak Long dah tunjuk dah, dari permulaan sampai umur 140 hari minimum dia akan bertelur. Berapa kos agak-agak kita perlukan dedak untuk dia? Kalau kita bela itik daging, 60 hari saja kita boleh jual. Dan kita 61 hari itu kita masuk hari yang pertama balik untuk kita bela second round. Tetapi untuk itik penelur ni, 60 hari nothing. Tak ada apa lagi. Kita bela lagi. Sekali ganda lagi. Waktu 120 hari dah mula-mula lah. Kalau ada jantan, masa itulah dia nak panjat. 140 hari. Bermaksud, dedak yang kita bagi kepada itik pedaging 2 kali ganda. Barulah dia mula bertelur kali pertama. Seekor itik akan bertelur setiap hari. Kalau hampa bagi dedak yang mencukupi. Maksud Pak Long, dedak perangsang telur tu. Selama mungkin dalam 1.5 tahun ataupun 2 tahun. Pak Long, tadi Pak Long kata itik tu bertelur hari-hari, untunglah. Ya cik, dia memang bertelur hari-hari tapi makan pun hari-hari juga. Adakah kos yang dia bagi telur kat kita 1 hari tu boleh menampung makanan dia untuk 1 hari? Maksud Pak Long, kalau kita bela dia bertambah hari, adakah telur yang dapat tu boleh menampung kos kita bela dari umur 1 hari? Macam mana nak fikir tu? Allah, hampa pandai, hampa kira sendirilah no. Berapa harga telur itik Pak Long? Okey, harga telur itik biasanya purata antara 6 kupang, 7 kupang dan paling mahal pun orang jual RM1. RM1 boleh jual? Boleh. Tapi orang nak beli tak? Itu masalahnya. Kalau kita jual mahal, orang tak mau beli. Jual murah, kita rugi. Ui, pening juga nah. Lah ni kita sembelih makan lah. Sembelih makan. Pak Long makan dah cik oi. Itik daging ni, itik daging pula. Daging itik kaki chamber ni tak sedap. Tak sedap. Dia daging dia tu liat-liat, lebih liat daripada daging ayam kampung. Jadi kalau kita dah bela sampai pencen tu, takkan kita nak bunuh dia kan? Dah 2 tahun, bolehlah sembelih, gagah pilah makan, jual pencen RM5 sekor pun, insya-Allah boleh laku kot.
Pak Long, tadi Pak Long kata dedak mahal. Tak apa, kami ada satu cadangan. Pak Long cari nasi ke benda-benda lain, kita gantikan dedak untuk bagi kat itik telur. Boleh je, boleh. Tak ada masalah. Itik tu akan terus hidup dengan gembira dan sihat. Tetapi malangnya itik tu akan berhenti telur. Kerana dalam nasi dan benda-benda yang kita bagi kat dia tu tidak ada hormon untuk peneluk. Macam lah ni lah. Itik Pak Long 2 ekor tu tak mau bertelur. Lama dah. Sebab apa? Pak Long bagi jagung dan Pak Long bagi nasi. Tak mampu Pak Long nak beli satu guni 50 kilo RM129. Semata-mata Pak Long nak dapat sehari 2 biji telur, 2 biji telur, 2 biji telur. Lah ni hampa dah boleh nampak pasal apa Pak Long tak bagi dedak untuk peneluk. Kan? Takkan nak bagi harga dedak yang mahal, sehari dapat 2 biji telur saja. Kena fikir agak benda tu. Satu yang bestnya tentang itik kaki chamber ni, dia adalah satu itik haiwan yang sangat gamble ataupun sangat kuat. Maksud kuat, dia boleh masuk dalam acak, dia boleh makan apa saja, dia boleh berlari dengan pantai. Kalau dalam kita ni bolehlah dikatakan itik yang hitam ni sebagai atlet lah. Dia boleh lari dengan laju. Kalau ada masa-masa yang mengejar dia, dia boleh lari dengan laju. Berbeza dengan itik nila. Itik nila dia lemah lembut sangat. Jalan tergedek-gedek, tergedek-gedek. Tengok tu. Untuk itik yang belakang ni sebenarnya Pak Long cuba test. Ini uji kaji ni sebenarnya. Pak Long dapat satu telur. Pada masa tu Pak Long ada penjantan. Dan yang belakang tu hampa nampak besar kan. Ini adalah itik kaki chamber. Kaki dia pun sendiri warna lain sikit tu. Dia kacuk. Mungkin ayah dia ni itik daging ni. Ingat lain kan? Dia lawa sikit, dia besar sikit. Dia muda lagi ni. Pak Long rasa dia baru 2 bulan setengah. Macam tu lah. Sama juga macam itik-itik lain, itik kaki Campbell ataupun itik telur ni juga memerlukan kawasan yang macam ni. Hampa kena pagar lah. Pagar bagi sesuai lah. Eloknya jauh lah sikit daripada pemangsa-pemangsa. Dan Pak Long syorkan kepada hampa adalah tempat-tempat untuk dia sudu-sudu macam ni. Kerana itik ni dia sinonim dengan sudu-sudu dia. Hampa boleh tengok di situ. Sambil-sambil jalan dia sudu, nampak tak? Sudu. Jangan bimbang. Dia mempunyai tahap kesihatan yang sangat bagus. Nampak? Dia sudu-sudu sana, sudu sini. Dah memang jadi tabiat dia. Jadi kalau kita buang tabiat dia, kita kurung sepanjang hidup dia, itu menjadi satu yang tak bagus lah. Oh, satu lagi Pak Long nak cerita kat hampa. Pak Long nak berkongsi dengan hampa. Walau bagaimanapun, walaupun kita bela itik telur ni tidak memerlukan penjantan, Pak Long nak syorkan kepada hampa semua supaya hampa letaklah jantan. Kalau hampa bela 20 ekor, letaklah 2 ekor jantan supaya mereka ni dapat menjalani satu kehidupan yang normal lah. Tak baik kot bela 20 ekor betina semua. Faham lah no. Minta maaf lah. Pak Long cakap macam tu. Pak Long nak berkongsi dengan hampa pengalaman Pak Long. Jadi Pak Long tak tahu cara. Pak Long tak tahu nak tunjuk macam mana, nak buat video macam mana supaya apa yang Pak Long hajat ni sampai kepada penonton. Macam inilah cara Pak Long buat video supaya Pak Long dapat memberi satu pengalaman Pak Long kepada hampa semua. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok, mai support di channel Kebun Abah. Mungkin bagi sesetengah orang video ni nothing, tak ada apa-apa, tapi bagi sesetengah orang yang mencari peluang, mencari informasi, Pak Long harap video ni dapat membantu hampa yang tengok supaya dapat buat keputusan yang bagus lah. Kalau hampa buat nak bela itik boleh, tapi bela itik dengan kadar yang banyak, buat ladang. Tapi kita ni model kecil kan. Cek, kalau setakat nak bela 10 ekor, 20 ekor, mindset kita kena ubah. Kita bela ni yang 10 ekor ni bukan untuk keuntungan, untuk mencari pengalaman. InsyaAllah hati jiwa kita akan tenang. Kita tidak akan memikirkan tentang keuntungan kita. Jadi Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Video yang agak lain daripada yang lain. 2 video yang belakang dengan yang ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.